Para pesakit kronik boleh mendapatkan ubat-ubatan mereka dari doktor keluarga atau GP tertentu pada harga setara dengan yang dikenakan di poliklinik apabila subsidi berperingkat baru diperkenalkan pada awal tahun depan. Di bawah subsidi berperingkat baru itu, ubat-ubat tertentu akan diberi subsidi sehingga 87.5%. Perubahan itu dilakukan di bawah program Singapura Lebih Sihat atau Healthier SG yang menggalakkan rakyat Singapura berjumpa doktor keluarga yang sama bagi langkah pencegahan penyakit. Semasa perbahasan Parlimen mengenai peruntukan belanjawan bagi Kementerian Kesihatan MOH, Menterinya Ong Ye Kung berkata, selain ubat-ubatan, subsidi berperingkat baru itu juga meliputi perkhidmatan lain seperti bayaran konsultasi doktor dan ujian yang perlu dilakukan. Jumlahnya dihadkan kepada $360 setahun. Senarai ubat-ubatan yang mendapat subsidi lebih tinggi itu belum didedahkan. Namun, ia akan meliputi ubat-ubatan yang biasanya digunakan di poliklinik bagi penyakit-penyakit kronik seperti tekanan darah tinggi dan kencing manis. Bagi membantu orang ramai menguruskan penyakit kronik mereka, pihak berkuasa juga telah menghapuskan skim bayaran tunai bersama sebanyak 15%. Mulai tahun depan, mereka boleh menggunakan MediSave untuk membayar sepenuhnya bagi rawatan di klinik dalam had pengeluaran MediSave yang ditetapkan. Lebih ramai rakyat Singapura tidak lama lagi boleh memanfaatkan MediSave mereka bagi khidmat perubatan dan rawatan perubatan di rumah serta jagaan akhir hayat. Bagi membolehkan warga emas menua dengan baik dalam masyarakat, rangka kerja keuangan jagaan bakal dirombak supaya para pesakit boleh mendapat jagaan terbaik tidak kira di mana mereka berada. Para pesakit yang dijaga dari rumah bakal mendapat sokongan apabila perubahan MediSave berkuat kuasa lewat tahun ini. Para pesakit kronik yang menerima rawatan di rumah boleh menggunakan sehingga $700 setahun daripada akaun MediSave mereka. Sehingga 6,800 pesakit bakal meraih manfaat daripada perubahan ini setiap tahun. If care is shifting from hospitals to community, so must other aspects of healthcare. We need to be service-centric, not premises-centric. The healthcare financing framework must extend beyond hospitals to wherever healthcare services are delivered. Bagi menyokong hasrat kebanyakan rakyat Singapura untuk menghabiskan sisa hidup di rumah, model jagaan yang ditingkatkan juga bakal diperkenalkan. Hospis Dover Park akan bekerjasama dengan Hospital Tan Tock Seng bagi merintis satu model di mana para pesakit membayar yuran bulanan bagi semua jagaan hospis. Kementerian Kesihatan MOH akan menyimak skim itu yang bakal diluaskan tahun depan. Model baru itu juga akan meliputi lebih ramai pesakit bukan penyakit barah seperti penyakit kerosakan ginjal mahupun demensia. Bagi mengatasi kenaikan kos kehidupan, sokongan juga akan ditambah. Program-program juga sedang ditingkatkan bagi kanak-kanak dari keluarga berpendapatan rendah. Ini selain meningkatkan sokongan kesihatan mental bagi para ibu bapa dan datuk nenek. SingHealth akan meneraju projek Home di bahagian timur laut Singapura. Agensi-agensi jagaan kesihatan, khidmat sosial dan pusat prasekolah akan bekerjasama untuk menyokong kanak-kanak di bawah 6 tahun. Satu projek serupa juga akan dijalankan di bahagian barat negara oleh Hospital Universiti Nasional NUH. Kedua-dua program itu akan melengkapi tenaga pengajar prasekolah dan pekerja sosial dengan kemahiran untuk mengenal pasti kanak-kanak berisiko untuk diberikan sokongan. Lawatan ke rumah juga akan dijalankan bagi keluarga dengan keperluan lebih sulit. MOH turut akan melancarkan satu garis panduan baru tentang penggunaan alat elektronik bagi kanak-kanak berusia sehingga 12 tahun. Ia menawarkan para ibu bapa dengan sumber-sumber untuk panduan yang berguna. Para bapa dan datuk nenek juga akan mendapat lebih banyak sokongan untuk kekal sihat. Misalnya, NUH akan meluaskan pemeriksaan kesihatan mental untuk campur tangan awal. Dalam pada itu, Setiausaha Parlimen Kanan Kesihatan Rayu Mazam berkata MOH kini mahu menambah lagi pengambilan jururawat asing. Langkah ini mungkin termasuk memberikan status penduduk tetap PR kepada mereka yang menjadi anggota berharga dalam masyarakat jagaan kesihatan dan komited kepada negara ini. Ini sedang persaingan untuk mendapatkan bakat menjadi semakin pesat di peringkat global. Parlimen diberitahu langkah itu akan memastikan Singapura mampu mengekalkan takungan tenaga kerja yang kritikal.
Menurut Cik Rahayu lagi, secara purata sekitar 1,300 jururawat meninggalkan sektor itu setiap tahun. The attrition rate for local nurses has remained stable over 2019 to 2022, but for foreign nurses, this has spiked from 9.5% to 14.5% over the same period. The loss of both local and foreign nurses to our competitor countries is a key reason for the stress and high workload for our nurses. We need to replace the manpower lost to other countries, safeguard the welfare of nurses, and meet increasing needs. Selamat bertemu kembali. Penguasa Pengangkutan Darat LTA akan mengeluarkan tender bagi 400 bas elektrik bulan ini dan bas-bas itu akan mula digunakan pada hujung tahun depan. Kementerian Pengangkutan MOT turut mendedahkan depo-depo bas yang baru juga akan dibina bagi menyokong bas-bas elektrik itu. Buat masa ini hanya ada 60 bas elektrik di jalan raya. Ini merupakan sebahagian daripada usaha menjadikan sektor pengangkutan awam lebih mesra alam sedang jumlah pengguna pulih ke paras sebelum pandemik. This will help achieve the goal of electrifying half our bus fleet by 2030 and a 100% cleaner energy bus fleet by 2040. Several members asked about the cost impact of switching to e-buses. We are in the early stages of electrifying our bus fleet, but based on the experience of the e-bus fleet trial, the higher upfront costs are expected to be offset by lower operating costs in the long run. $50 juta untuk membantu menjadikan Singapura sebuah hub udara mesra alam yang lebih terselah daripada pesaing-pesaing lain. Satu program baru akan membiayai projek-projek yang membantu memotong pengeluaran karbon dalam sektor penerbangan. Ini ketika sektor perjalanan udara dijangka pulih sepenuhnya mulai tahun depan. Program tersebut akan menyokong lebih banyak laluan udara hijau yang menggunakan bahan bakar mesra alam. Projek-projek yang layak termasuk yang menggunakan masa pesawat di atas landasan serta kerjasama syarikat dalam kajian mampan. Dana juga akan menyokong usaha memastikan semua kenderaan baru di lapangan terbang menggunakan kuasa elektrik menjelang 2025. Menjelang 2040, semua kenderaan perlu beralih ke bahan bakar mesra alam. Di laut pula, semua kapal baru mesti berkuasa elektrik sepenuhnya atau boleh menggunakan bahan bakar lebih bersih seperti hidrogen menjelang 2030. Ia adalah sebahagian daripada usaha memastikan semua kapal pelabuhan dan kapal peranginan mencapai sasaran sifar bersih pengeluaran karbon menjelang 2050. Konsortium Keppel Offshore and Maritime sedang mengupah suai feri 30 penumpang untuk menggunakan bateri bagi perjalanan lebih mesra alam. Apabila siap kelak, ia akan menjadi feri elektrik pertama Singapura. Konsortium tersebut juga sedang berusaha menghasilkan sebuah stesen mengecas yang akan diuji cuba lewat tahun ini. Transformasi tersebut bermakna operasi lebih mesra alam dan berkesan. Penguasa Maritim dan Pelabuhan MPA sedang bekerjasama dengan institusi-institusi kajian bagi meninjau lokasi potensi bagi prasarana mengecas tenaga elektrik untuk menyokong kapal elektrik. Namun ia bukan sahaja melibatkan kapal penumpang tetapi juga kapal kargo. MPA juga memberikan sokongan bagi penghasilan kapal-kapal berkuasa elektrik sepenuhnya menjelang 2025. Lebih banyak jalan raya akan mendapat reka bentuk yang lebih baik lagi demi menjadikannya lebih selamat dan mudah untuk digunakan. Jalan raya mesra pengguna ini adalah tambahan kepada ciri-ciri sedia ada yang memperlahankan lalu lintas bagi kanak-kanak sekolah dan warga emas. Reka bentuk baru itu termasuk ruang pejalan kaki lebih lebar, lorong berbasikal, lebih banyak kehijauan dan tanda-tanda jalan berciri 3D. Ang Mo Kio akan menjadi yang pertama di kalangan 5 estet kejiranan yang akan merintisnya. Estet-estet lain termasuklah Tua Payoh dan Tampines yang melibatkan kawasan-kawasan yang dekat dengan kemudahan-kemudahan utama dan ramai pejalan kaki. Pemerintah akan mendapatkan maklum balas mengenai reka bentuk tersebut dan menerapkannya menjelang 2025. Saudara, jika anda pengguna alat-alat mobiliti, ini suatu perkembangan yang perlu anda beri perhatian. Pihak berkuasa akan mengenakan had terhadap saiz alat-alat mobiliti yang dibenarkan bergerak di jalan raya.
Lebarnya hendaklah tidak lebih daripada 1.3 meter, sementara ukuran panjang maksimum adalah 2.6 meter. Ini menyusuli saranan daripada panel penasihat mobiliti aktif yang menyatakan peraturan sebegitu akan memastikan bahawa para pengguna alat mobiliti boleh dengan selamat berkongsi ruang jalan dengan para pengguna yang lain. While these devices are still used in small numbers locally, it is timely for our regulations to be reviewed to ensure that the rules of usage are clear and that they can be used safely in Singapore. In our evaluation, we have aimed to balance between facilitating the use of more devices and ensuring the safety of all path and road users. Pemerintah menyatakan Singapura kekal komited untuk membantu golongan warga emas yang terjejas dengan kadar cukai hartanah privat lebih tinggi. Cukai lebih tinggi itu mendorong sebilangan anggota parlimen bangkit untuk bertanya sama ada ia boleh dikurangkan bagi pesara warga emas yang menetap di hartanah privat sendiri. Para penduduk kini perlu membayar cukai lebih tinggi bagi nilai tahunan hartanah melebihi $30,000. Nilai tahunan itu adalah anggaran nilai sewa tahunan yang boleh diraih pemilik rumah. We do so not by lowering PT rates for residential properties owned by retirees, but by supporting our seniors in other ways. We have various schemes to help retirees, whether living in private residential properties or HDB flats. For example, through the assurance package, seniors living in private properties can receive AP cash, AP MediSave, and the cost of living special payment.